Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar yang hadir dalam kelas malam ni. Jadi kita akan mulakan kelas kita dengan mula kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi kita akan tengok pada tajuk kita hari ini iaitu sistem persamaan. Jadi tugasan yang hari tu set 4 tu siapa yang belum siapkan lagi boleh siapkan, dan saya dah upload penerangan video dalam Google Classroom, nanti boleh semak. Okey. Jadi hari ini kita akan tengok sistem persamaan, topik yang seterusnya, dan topik ini adalah topik tingkatan 4. Okey. So saya ambil soalan ni jap. Okey, soalan sistem persamaan linear ni sentiasa ada pada kertas 1 dan terletak pada bahagian B. Maksudnya mesti ada dekat dalam kertas 1 ataupun kertas 2, tapi kalau dalam kertas 2 dia mestilah soalan bahagian A. Tapi kalau tak keluar maksudnya di dalam kertas 1. Itulah antara dua tu dekat sini julat markah dia adalah 7 hingga 8 markah. Jadi bergantung kepada soalan tu sama ada soalan tu kebat atau tidak. Okey, kalau macam ni soalan ni kita boleh dapatkan jawapan terus. Tanpa buat jalan kerja kita boleh dapat jawapan. Jadi kalau masing-masing ada calculator, boleh tekan calculator ni. Kita akan gunakan macam mod matrix dia macam matrix tingkatan 5. So tekan je mod EQN. Sebab EQN ni menunjukkan equation jadi kita tekan mod 3 kali EQN. Dekat sini kan biasanya pelajar kalau ungkapan kuadratik kan dia akan pergi kat degree kan. Degree ni maksudnya pemboleh ubah tu kuasa berapa, sama ada kuasa 2 atau kuasa 3. Biasa kalau pelajar buat degree tu kuasa 2 sebab kuadratik. Tapi sebabkan tajuk ni bukannya persamaan kuadratik, tajuk ni adalah persamaan serentak. Jadi dia tanya kita berapakah jawapan ataupun berapakah penyelesaian yang kita nak. Berapakah bilangan penyelesaian kita nak. Kita ada 3 sebabnya kita ada 3 huruf. Contohnya X, Y dan Z. Dekat sini juga kita boleh fahamkan bahawa unknowns ni juga merupakan persamaan serentak yang berbentuk 3/3 matriks 3/3 dan dia ada 3 persamaan. Dia ada 3 persamaan Kat sini kalau awak perasan dia ada 3 baris. Jadi unknowns 3 lah. Kalau matematik biasa kita boleh buat unknown 2. Cumanya ADMAT ni kita letak 3. Okey. So kita lihat cara nak dapatkan jawapan dia, kita tekan unknown 3 dan kita akan dapat A1. A1 ni maksud dia barisan yang pertama bagi nilai yang pertama. So nilai yang pertama kita adalah nombor 4 Jadi kita tekan je. Maksudnya kalau kita tengok dari segi macam ni, kita boleh susun dia dalam bentuk A, B, C dan D. Jadi kan ABC tu, ABC ni adalah 3 pemboleh ubah ataupun 3 penyelesaian dan D merupakan pemalar. Maksudnya D tu tak ada huruf lah. Jadi kalau kita tengok kat sini kalkulator cakap A1 maksudnya barisan yang pertama untuk A. Itu maksud dia lah. Okey. Jadi kita ada 3 baris kan. Jadi kita isi je lah. Ni nombor 4. Kemudian nombor 3. Negatif 1 dan 2 lah. Jadi kalau ada negatif ni kena isi betul-betul lah, kena letak negatif. Kalau positif letak biasa sahajalah. Kalau X ni maksudnya 1 nilai dia. Jadi kita pun letak A2 sebagai 1. A2 tu maksudnya nilai A pada barisan yang kedua.
Jadi kita tekan 1, kemudian 2, 2 dan 6. Okey, dan habis dia akan bawa kita ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga adalah nombor 3, nombor 1, nombor 3 dan nombor 14. Okey. Apabila kita dah selesai tekan kalkulator, dah isikan A, B, C, D bagi ketiga-tiga baris ni, nanti kita akan dapat penyelesaian kita. Kita akan dapat 3 penyelesaian kita, iaitu X, Y dan Z. So, X kita ialah 2. Okey, X kita ialah 2. Y kita ialah negatif 1. Dan Z kita ialah 3. Di sini menunjukkan jawapan sahaja tanpa jalan kerja. Okey, ni jawapan untuk kita cari. Awak boleh aplikasikan dalam bentuk matriks ataupun dalam bentuk inilah bentuk 3/3 Okey. So sekarang ni kita nak menggunakan kaedah penggantian. Nanti kita akan gunakan kaedah penghapusan. Sekarang ni kita belajar dulu macam mana kaedah penggantian dilakukan. Sebab dekat sini dia tak limited kepada kaedah apa yang pelajar nak guna. Cumanya ikut keselesaan pelajar. Kalau rasa nak guna penggantian, gunalah penggantian. Kalau rasa nak guna penghapusan, gunalah penghapusan. Tapi disebabkan tu kita akan belajar satu-satu dulu. Okey. Jadi untuk penggantian ni, bila sebut je penggantian, maksudnya kita kena buat gantilah. Kita kena buat ganti. Tapi penggantian ni dia bukannya umum. Dia khusus kepada sesuatu pemboleh ubah. Contohnya macam dalam persamaan pertama ni kan. Awak nak kena pastikan satu huruf tu ditunggalkan. Satu huruf tu ditunggalkan seperti macam ni lah. Contohnya awak ambil persamaan pertama ni. Okey, awak ambil persamaan pertama ni, awak tunggalkan satu huruf. Contohnya huruf Z awak nak biar dia duduk sorang-sorang. Contohnya 4X tambah 3Y tolak Z sama dengan 2 kan. Jadi kita nak biarkan Z ni duduk sorang-sorang. Kita buat macam ungkapkan Z. Kita ungkapkan Z. So dia akan jadi Z sama dengan ataupun 4X tambah 3Y tolak 2 sama dengan Z. Dia macam ni. Sebab kita pindahkan Z dengan 2 sahaja. Z ni negatif pindah jadi positif. 2 ni positif pindah jadi negatif. So dia akan jadi tolak 2 lah. Ini kita gunakan sebagai kaedah ungkap. Okey, ni kaedah ungkap. Dalam kaedah penggantian ni dia akan melakukan ungkapan. Dia akan melakukan ungkap. Okey, dia akan melakukan proses ungkap. So maksudnya dekat sini kita namakan dia sebagai ungkapan Z. Okey, ungkapan Z. Maksudnya kita akan gantikan Z tu pada dua-dua persamaan yang lain. Jadi kalau contohnya awak ungkapkan Z dalam persamaan pertama, jadi kita boleh gantikan pada persamaan selain daripada apa yang kita ambil tadi. Contohnya kita ambil Z pada yang first, kita kena ganti pada second dengan third. Kalau awak ungkapkan X pada yang kedua, awak kena gantikan X pada persamaan pertama dengan persamaan ketiga. Jadi maksudnya kat sini, first step yang pertama, boleh ungkapkan apa-apa sahaja huruf yang awak rasa senang. Okey, yang awak rasa senang. Contohnya huruf X, huruf Y dan huruf Z. Huruf-huruf ni senang sebab tak ada nombor. Kan? Sebab tak ada nombor ni dia jadi lebih mudah untuk kita ungkap. Jadi kita pun ungkaplah mana-mana, pilih dulu satu, antara 3 ni pilih satu dulu. Bila dah pilih jangan ambil lagi, kita kena gantikan pada yang lain. Okey, jadi kita nak kena ganti ni, kita akan buatlah dia punya apa? Kita akan buat dia punya ni lah. Okey, jalan kerja dia. So kita salin X tambah 2Y tambah 2Z. So Z tu terus gantilah dalam bentuk huruf ni dalam bentuk ungkapan ni. So kita katakan Z tu adalah 4X tambah 3Y tolak 2. Maksudnya Z tu awak ubahkan kepada siapa? Ubahkan kepada apa nilai Z tu. Inilah nilai Z. Nilai Z ni ada panjang ungkapan dia. Jadi kita pun tulis macam ni.
Kemudian kita habiskanlah persamaan tu, kita tulis sama dengan 6. Silap. Itulah 6, sama dengan 6 kan? Sebab kita ambil yang persamaan kedua ni. So, X campur 2Y campur 2, Z ni tukarkan kepada 4X tambah 3Y tolak 2. Buat dalam bentuk kurungan sebab kita ganti. Lagi satu, awak boleh buat lagi satu persamaan. 3X tambah Y tambah 3Z. So, Z pun samalah. Ubahkan jadi 4X tambah 3Y tolak 2. Okey, sama dengan 14. Kemudian kita kembangkan. Kita kembangkan. Okey, 2 kali 4. Kita kembangkan darab 8. Kemudian 2 kali 3 akan dapat 6. So, kita tulis 6 tu dalam bentuk positif. 2 kali 2 akan dapat negatif 4 sebab dia negatif. Hasilnya akan sama seperti ungkapan biasalah. Cumanya kita kena satukan. Maksudnya kena satukan tu pemboleh ubah letak belah kiri, pemalar letak belah kanan. Nanti awak dapat kena pasti apa itu pemboleh ubah, apa itu pemalar. Pemboleh ubah tu sesuatu yang ada huruf. Contohnya X, Y, kan. Kalau yang ada nombor sahaja, yang tak ada huruf tu kita anggap dia sebagai pemalar. Contohnya nombor negatif 4, 6. Yang ni kita anggap dia sebagai pemalar. Jadi kita susun cantik-cantik. X campur 8 akan dapat 9X. 2 campur 6 akan dapat 8Y. Negatif 4 pindah jadi positif 4. So positif 4 campur 6 akan dapat 10. Kita terus dia susun cantik-cantik. Jadi maksudnya pemboleh ubah ni dekat belah kiri iaitu X dan Y. Kemudian pemalar dekat belah kanan. Kita tuliskan 9X campur 8Y sama dengan 10. Okey, ini kita buat dia punya persamaan yang lain. Kita ringkaskan persamaan. Jadi sama juga dengan step yang kedua. Pula. Untuk persamaan yang lagi satu, persamaan yang ketiga ni awak buat benda yang sama je. Kembangkan 3 kembangkan dengan 4 akan dapat 12X. 3 kembangkan dengan 3 akan dapat 9Y. 3 kembangkan dengan negatif 2 akan dapat negatif 6. Okey, dan kita satukan dalam bentuk pemboleh ubah di kiri dan pemalar dekat belah kanan. Contohnya 3 campur 12 akan dapat 15X. Y campur 9Y akan dapat 10Y. Samakan dengan 14 campur 6 dapat 20. 40 campur 6 sebabnya negatif 6 ni pindah ke kanan dia jadi positif. So positif 6 campur 14 akan dapat 20. Jadi maksudnya di sini kita dapat persamaan baharu. Ni persamaan 4 dan ni persamaan 5. Tadi tu persamaan 1, 2, 3. Yang ni atas ni persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi bila kita dah dapat kecilkan persamaan tu, kita dapat lagi ringkas, kita dapat lagi 2 yang baru. Kita dapat 9X tambah 8Y sama dengan 10. Kita dapat 15X tambah 10Y sama dengan 20. Jadi sebabkan kita kena gunakan kaedah penggantian, kita tak boleh gunakan penghapusan. Jadi kita kena buat penggantian. Jadi kat sini macam mana kita nak ungkapkan X atau Y? Sebabnya dia ada nombor. Dia jadi susah kan? Jadi cara dia akan ulang balik cara yang sama seperti mana kita buat pada yang first. Okay, cara dia sama je. First kita dapat persamaan, kita ungkapkan satu huruf. Lepas tu kita kembangkan dan kita dapat bentukkan satu persamaan baharu. Lepas tu ulang balik proses yang sama, kita dapat persamaan yang baru, kita ungkapkan lagi satu huruf dan kita akan gantikan balik. Itulah contoh saya. Jadi sekarang ni contohnya lah. Kita dapat persamaan 4 dengan 5 ni. Okey, awak pilih nombor 4 awak pilih persamaan 4 dan awak nak ungkapkan satu huruf. Jadi kat sini tak ada pilihan lah sama ada 9 ke 8 ke, sama je, susah. Jadi contohnya awak rasa awak nak ungkapkan huruf
huruf apa? Huruf Y. Contohnya awak nak ungkapkan huruf Y. Jadi awak kena pastikan 9 tu awak pindah. Bila awak nak ungkapkan huruf Y, 9 tu awak kena pindah. Jadi dia akan jadi 8Y sama dengan negatif 9X sama dengan tambah dengan 10. Maksudnya positif 9X ni akan pindah jadi negatif 9X. Okey? Dan kita akan pindahkan 8 ni jadi bahagi. Y sama dengan negatif 9X tambah 10 perkan dengan 8. Okey? So, kita dapatlah bentuk macam ni. Maksudnya, kita dapat bentuk pecahan sebabnya ada huruf pada pemboleh ubah. Jadi, kita dapat ungkapkan Y. Kalau kita ungkapkan X pun still lagi ada huruf. Sama je bentuk pecahan juga dapat kan. Jadi kaedah penggantian ni memang kebiasaannya bukannya favorite pelajar. Memang bukan favorite. Tapi tak apa sebab kita belajar. So saya teruskan. Okay. Bila awak dapat Y sama dengan bentuk pecahan ni. Jadi kita dah ambil tau. Kita dah ambil dari persamaan 4. Jadi kita tak boleh ambil lagi. Kita kena ambil kita kena gantikan pada persamaan yang kelima. So nak gantikan tu kita tulis 15X tambah 10Y. So Y ni ubahkan jadi negatif 9X tambah 10 per 8. Okey. Kemudian samakan dengan 20. Okey. Lepas tu kita darabkanlah yang atas ni dengan yang 10. Kita darabkan sahaja. Sama ada awak nak kecilkan, nak potong dulu pun boleh. Tak ada masalah. Sebab yang atas boleh potong dengan yang bawah. Jadi kalau 10 ni bahagi 2 dapat 5 dan 8 bahagi 2 dapat 4. So kalau awak kecilkan pun tak ada masalah. Contohnya kita boleh dapat 15X. Okey, yang ni awak potong jadi 5. Dan ni potong jadi 4. Yang atas pecahan tak boleh potong sebab atas pecahan dia adalah gabungan operasi. Jadi tak boleh jangan potong pada yang atas yang ada simbol tambah atau tolak. Jangan Dia hanya boleh potong pada simbol darab sahaja. Contohnya atas ni dia darab kan. Yang tu dia boleh potong lah. Darab dengan bahagi. Tapi kalau darab dengan tambah tak boleh potong Darab dengan tambah tolak tak boleh potong. So kita dapat 15X campur dengan 5 kali dengan negatif 9X tambah 10 per 4. Okey, sama dengan 20. Dia punya jalan kerja dia nampak susah sikit lah. Sebab kita tak minat kan buat macam ni. So kita pun darabkan 5 tu dengan atas. 5 kali 9 dapat negatif 45X. Okey, negatif 45X. Kemudian kita darabkan dengan 10 dapat 50. Maksudnya 5 kali negatif 9 dapat negatif 45X. 5 kali 10 dapat positif 50 dan per 4 lah. Okey, per 4 samakan dengan 20. Sekarang ni kita nak hilangkan pecahan sebab pecahan ni menyusahkan. Pecahan ni kita boleh pindahkan jadi darab sebab bahagi kan. Bahagi pindah jadi darab. So 4 kali 15. Okey, 4 kali 15 dapat 60. Kemudian 4 ni dia kena kali dengan semua nombor belah kiri kanan kecuali diri sendiri. Dia kena darab dengan nombor sekeliling kecuali diri sendirilah. Sebabnya kalau awak belajar konsep ungkapan, pecahan hanya boleh dihilangkan apabila bahagi pindah jadi darab, dan kalau dia nak darab tu dia akan darab dengan sebelah sahaja. Dia tak boleh darab dengan diri sendiri. Jadi kalau sebelah dia ada nombor, darablah dengan sebelah dia. Kalau sebelah kiri dengan kanan ada nombor, darab je dengan dua-dua kiri kanan tu. Jadi 4 kali 15 dapat 60X. 20 kali 4 dapat 80.
Okey, dapat 80. So kita tulis macam ni lah. Kita dapat macam ni. Maksudnya yang atas pecahan ni tak buat apa-apa. Dia duduk diam je dia tadi. Jadi kita cari nilai X. Kita buat bentuk persamaan baru, kita cari nilai X lah. So, negatif 45X. Sorry. 60X tolak 45X akan dapat 15X. 50 ni pindah jadi negatif. So, dia akan jadi 80 tolak 50. Kemudian 15X sama dengan 80 tolak 50. 80 tolak 50 dapat 30. Kemudian cari nilai X. 30 bahagi dengan 15. Okey, sebab apa? Sebab 15 dengan X ni darab. Darab pindah jadi bahagi. So 30 bahagi 15 dapat 2. Jadi kita dapat satu jawapan. Cuma pergantian ni dia agak rumit apabila pergantian dalam bentuk pecahan. Tapi awak kena faham jugalah sebabnya takut nanti soalan tu dia cakap gunakan kaedah penggantian sahaja. Itu yang takut kan? Okey, bila awak dapat jawapan, bila dapat jawapan ni, kita kena semak tau dengan apa yang kita dapatkan tadi masa awal-awal. Di masa awal-awal tadi tu kita dapat nilai X kita adalah 2, Y kita ialah negatif 1 dan Z kita ialah 3. Jadi, kalau X kita ialah 2, apa lagi? Kita semak betul, maksudnya jalan kerja kita tu betul lah, tak ada pun salah. Tapi kalau kita tekan kalkulator dapat X lain, dapat jawapan masa jalan kerja pun lain, maksudnya jalan kerja kita tu ada yang salah. Jadi untuk elakkan awak padam semua benda, kena cek setiap satu. Sebab bila awak dah dapat Z nanti, tiba-tiba tak sama, habis. Dia akan padam semua soalan, semua salah. Itu yang kita nak elakkan bazir masa tu, kena cek satu-satu. Okey. Kalau rasa dah betul, contohnya kita dah selesaikan jalan kerja, kita dah dapatkan nilai X, ataupun apa-apa nilai lah, dan jawapan tu betul, baru kita boleh sambung. Kita boleh sambung dengan kita punya nilai Y dan Z. Maksudnya daripada nilai ni, dia tak adalah susah sangat pun lepas tu. Yang first je dia susah. Maksudnya dari segi pergantian ni, yang pertama-tama, yang awal-awal tadi je yang akan jadi macam complicated. Lepas awak dapat satu nilai je, dia akan jadi lebih mudah sebab kita cuma gantikan nilai X ni dekat dalam persamaan yang sebelumnya. Ni persamaan sebelumnya. Okey, ni persamaan sebelumnya iaitu 4 dan 5 lah. Persamaan latest. Okey, persamaan latest. So kita ada dua ni. Pelajar ni dia tak kisahlah saya nak pinjam, nak guna apa-apa pun. Nak guna 4 boleh, nak guna 5 boleh. So guna je lah. Okey, nak guna ni pun boleh. Nak guna ni pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana je antara 4-4 semua ni. Mana-mana persamaan yang mana-mana awak jumpa boleh je guna. Jadi gantikan X tu dengan 2 lah. Contohnya awak nak pilih ni kan. Pilih lah. Ataupun awak nak pilih ni ke ni, nampak macam senang sebab ni ringkas sangat ni. So kita ambil yang tu. Y sama dengan negatif 9. Okey, X tu tukar dengan 2. Kemudian tambah 10/8. Oops. So cari nilai Y. Negatif 9 kali 2 dapat negatif 18. Negatif 18 campur 10 dapat negatif 8. Negatif 8 bahagi 8 dapat negatif 1. Okey, dan yang ni awak just tekan kalkulator je. Kalau tak erti lah. Maksudnya 9 kali 2, 18 kan? Tapi dia negatif. So, negatif 9 kali 2 dapat negatif 18. Lepas tu tambah dengan 10, dapat negatif 8. Selesaikan yang atas dulu, baru bahagi dengan yang bawah. Negatif 8 bahagi dengan 8, dapat negatif 1. Dapat nilai terus, semak jawapan. Betul So, jawapan kita, X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 1. Okey, lepas awak dah patah balik ke persamaan latest, teruskan patah balik kepada persamaan yang paling lama sekali, yang paling awal.
patah balik kat sini. Maksudnya kita punya fasa yang pertama, fasa yang kedua dan fasa yang terakhir. Kita ada 3 fasa. Fasa terakhir kat sini lah. Okay, so maksudnya kalau awak dah start dapat nilai X tu, patah balik ke fasa yang sebelumnya iaitu persamaan yang kecil ni. Kemudian dah siap dapat nilai Y, patah balik pada persamaan yang first yang banyak ni. Dekat sini boleh je pilih mana-mana. Boleh je pilih sama ada nak ambil persamaan 1 ke 2 ke 3 untuk awak gantikan. Gantikan nilai X atau Y. So contohnya saya ambil persamaan pertama. Sebab persamaan pertama ni nampak macam senang. 4X campur 3Y. So 4X campur 3Y tolak Z sama dengan 2. Okey, 2. Dan nilai X ni saya tukarkan kepada nilai 2 sebab X sama dengan 2. So saya ubah je. 4 kali dengan 2 tambah dengan 3 kali dengan Y. Y dia negatif 1 tolak Z sama dengan 2. Kemudian kita kira negatif Z. Silap. 4 kali 2, 8. Negatif 1 kali 3 dapat negatif 3. Okey, tolak Z sama dengan 2. Okey, Z ni negatif pindah ke kanan supaya dia positif. 2 positif pindah ke kiri supaya dia dapat negatif. So 8 tolak 3, 5. 5 tolak 2 sama dengan Z. So 3 sama dengan Z. Okey. Susun balik X sama dengan 2. Y sama dengan negatif 1. Z sama dengan 3. Lepas tu semak jawapan akhir. Betul ke Z sama dengan 3? Kalau betul, maksudnya keseluruhan jawapan adalah betul dan awak memang jamin dapat full mark untuk sistem persamaan. Ni memang kita jamin lah. So macam itulah caranya awak nak target soalan ni. Jadi first, tekan dulu kalkulator, gunakan mode EQN, unknown 3. Semak dulu jawapan dulu. Dia ada dapat jawapan. Okay, tulis kat tepi dulu, conteng. Lepas tu baru buat jalan kerja. Lepas tu bila dapat setiap nilai tu semak sama ada betul tak jawapan dia. Kalau betul maksudnya jalan kerja tu betul lah. Kalau salah maksudnya jalan kerja tu salah. Kena cari mana yang silap. Jadi ini kaedah penggantian dan melakukan ungkap ni bukan senang Susah kalau awak rasa ungkapan ni susah Sebab tu pelajar ni dia lebih suka sangat gunakan kaedah penghapusan. Okey, jadi untuk tu saya nak biar awak salin dulu sebab kita ada lagi 15 minit. Kita boleh teruskan habis kepada penghapusan. Ni jalan kerja dia. Oh ya, kalau tak sempat salin banyak ni tolong screenshot ataupun awak tak nak salin sekarang pun tak apa, awak boleh salin lepas kelas untuk buat note atau catatan. Sebab biasanya saya akan uploadkan nota ni dalam Google Classroom lah, awak boleh semak sahaja. Kalau tak nak Kalau tak nak screenshot boleh je terus buka Google Classroom kan. Ni screenshot dululah. Okey. So ambil masa dalam beberapa saat untuk refreshkan apa yang awak dengar tadi, okey, untuk penggantian. So penggantian ni saya nak rumuskan balik. Ingat penggantian ni awak kena melakukan ungkap. Okey, penggantian kena lakukan ungkap. So ungkap dulu mana-mana huruf yang awak nak, contohnya huruf Z. Lepas tu biarkan dia duduk sorang-sorang, tak ada kawan macam sekarang ni. Kesian Z kan? So biar dia jadi macam ni, lepas tu baru ganti. Ganti pada persamaan yang lain. Kemudian dapat lagi persamaan baru ni, buat benda yang sama, ulang balik. Ungkapkan, melakukan ungkap pada mana-mana huruf, contohnya X atau Y. Tapi memang dalam bentuk pecahan lah lepas tu. Kan? Dapat je bentuk pecahan ni, masukkan je macam biasa. Darabkan macam biasa, kembangkan macam biasa. Lepas tu akhirnya awak akan dapat nilai. Dia akan jadi senang kalau awak dapat buat soalan ni berkali-kali lah. Okay. Next page.
Okey, nombor 2. Soalan yang lebih kurang je, cumanya kita kena gunakan kaedah yang lain. Kaedah ni favorite lah. Saya pun suka kaedah ni. Nama dia kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan ni kita dah banyak kali belajar sama ada dalam matematik moden ataupun dalam matematik tambahan. Penghapusan ni kan ada simbol penghapusan. Ni kita tulis dululah bagi awak ingat. Okey, simbol penghapusan. Okey, simbol penghapusan ni kita ada belajar masa sekolah. Positif jumpa positif, negatif jumpa negatif, kita akan dapat positif, kan? Sebabnya dia adalah simbol yang sama. Okey, kita dapat positif. Kalau simbol positif jumpa negatif ataupun negatif jumpa positif, kita akan dapat sebaliknya lah, iaitu tolak. Tapi untuk simbol penghapusan, dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi terbalik di mana yang mana jawapan dia positif tu dia akan terbalikkan jadi negatif bulat. Positif pun sama, dia akan jadi negatif bulat. Saya saja bulatkan sebab dia ada sebab. Dia bulat, nanti saya explain kenapa dia bulat. Negatif dia akan jadi positif bulat dan negatif pun akan jadi positif bulat. Okey, jadi macam mana nak cari simbol penghapusan berdasarkan persamaan? Jangan buat dulu, kita cari jawapan dulu. Okey, gunakan EQN mode. Okey, kena cari jawapan dulu sebabnya kita nak check dalam kerja kita betul ke tak. So kena tahu dulu jawapan PQR tu berapa. So gunakan kalkulator mode EQN unknowns 3. Okey, tuliskan maklumat tadi. A sama dengan 2 dan seterusnya B 3, negatif 1, 2. Okey, dan seterusnya awak tahulah nak isi apa, kan? Okey. So kita dapat nilai X, Y, Z, tapi X tu kita tukar dengan huruf P. P berapa, Q berapa, R berapa. Ikut urutan lah, biasanya ikut urutan. P berapa, Q berapa, R berapa. So kalau X sama dengan 5, maksud dia P ialah 5. Q, kita tekan lagi sama dengan, kita dapat negatif 4. Dan R, kita tekan sama dengan, kita dapat negatif 4. So ada dua jawapan yang sama. Kita ada dua jawapan yang sama. Jadi tak apa, tak ada masalah. Walaupun jawapan dia sama, cara dia still sama juga dan kita akan buat untuk dapatkan 7 markah. Okey. So untuk tu, yang ni best sikit sebab apa? Untuk melakukan penghapusan, kita memerlukan dua persamaan terus. Tadi kita ungkapkan, kan? Kalau kita ungkapkan persamaan, kita perlukan satu sahaja persamaan. Tapi kalau penghapusan, kita perlukan dua-dua persamaan. Kita ada 3 persamaan ni, kita pilih 2 je. Ini persamaan pertama, persamaan 2, persamaan 3. Untuk awak ambil ni, ambil je mana-mana. Contohnya awak ambil persamaan 1 dengan persamaan 2. Kan? Lepas tu awak pilihlah huruf apa yang awak rasa awak nak hapuskan sangat, yang awak rasa benci sangat tu awak hapuskan. Lepas tu awak buat jalan kerja macam biasa. Ada juga pelajar dia ambil persamaan 2 dan persamaan 3. Boleh, tak ada masalah. Ada juga pelajar dia ambil persamaan 1 dan persamaan 3. Boleh, asalkan mesti ada 2 persamaan yang awak ambil. Itu yang penting. Okay, next. Kita kena buat benda ni sebanyak 2 kali macam tadi. Kita ungkapkan sekali, kita gantikan 2 kali. Maksudnya kita ungkapkan R, lepas tu kita gantikan R pada dua-dua persamaan. Tapi kali ni penghapusan, kita ambil persamaan 1, 2, lepas tu kita kena ambil persamaan apa-apalah. Mungkin 2, 3 ke ataupun 1, 3. Macam tu lah. Maksudnya kena buat 2 kali. So kita buat first dulu, kita tulis kat tepi ni. Okay, ni dia tulis macam ni lah. 2P tambah 3Q tolak R sama dengan 2. Okay, P
tolak 2Q tambah 2R sama dengan 5. Ada lagi satu cerita, awak kena buat persamaan yang lain, tapi ambil 2 jugalah. Contohnya, P tolak 2Q tambah 2R sama dengan 5. Lepas tu ambil persamaan 3 dia, 4P campur Q campur 3R sama dengan 4. Maksudnya kena buat 2 kali. Cuma 2 ni berbeza-beza lah persamaan dia. Ni persamaan 1, persamaan 2, ni persamaan 2, persamaan 3. Macam tu lah. Mana-mana boleh Cumanya, bila kita nak ungkapkan dalam penghapusan ni, pastikan huruf yang kita nak hapuskan tu mestilah nilai dia sama. Contohnya kan, awak nak hapuskan huruf P sebab awak suka sangat hapuskan huruf depan. Tapi pastikanlah nombor dia sama. Macam sekarang ni, nombor 2 dengan nombor 1 tak sama. Jadi, kita kena pastikan dia punya nilai P adalah sama. Awak kena darab 2 lah. Okey, darab 2. So, kat sini kita pun tulis 2P tambah 3Q tolak R sama dengan 2. Yang bawah ni je yang kita ubah. Bawah ni kita ubah jadi 2P. Sebab apa? Sebab P kali 2 dapat 2P. Kemudian 2 kali 2 akan dapat 4Q. Negatif sebab negatif 2 kali 2 dapat negatif 4. Kemudian 2R kali 2 akan dapat 4R. 5 pun kena kali 2. Semua sebaris ni kena kali dengan 2. Maksudnya besarkan dia sikit lah. Sama juga dengan sebelah ni. Kalau awak hapuskan P, kan, kalau awak hapuskan P ni, dekat sini pun kena hapuskan P. Tak bolehlah kata awak hapuskan P, tiba-tiba awak hapuskan Q. Jangan macam tu. Kena sama. Kena selari. Kena selari di mana awak hapuskan P, mesti hapuskan P. Kalau awak hapuskan R, semua kena hapuskan R. Macam tu Okey. Ikut apa yang awak rasa awak nak hapuskan. So kat sini kita ubahkan. Okey, yang atas ni P dengan P. So nombor 4 dengan nombor 1 tak sama. So yang atas ni kena darab dengan 4 lah. Okey, darab dengan 4. So dia akan jadi 4P lah. Okey, dia akan jadi 4P. Negatif 2 kali 4 akan dapat negatif 8. Positif 2 akan kali dengan 4 dapat 8. Dan 5 kali 4 akan dapat 20. Okey, yang bawah kekal sama. Bawah tidak ada apa-apa perubahan. Baru kita boleh gunakan simbol penghapusan. Okey, maksudnya kan, kalau dalam satu persamaan tu, kalau kita gandakan dengan 2, satu baris tu semua kena ganda dengan 2. Kalau satu baris tu kita ganda dengan 4, jadi sebaris penuh tu kena ganda dengan 4. Jadi awak kena ingat, dia bukan hanya satu sahaja yang kali dengan 4. Tapi nombor-nombor lain juga kena kali dengan 4. Maksudnya kita kena ikutlah siapa yang depan. Itu maksud dia. Okey. Sekarang ni apa yang kita nak kena buat adalah hapuskan. Hapuskan huruf yang kita target tadi, iaitu huruf P. Jadi kita kena fikir, kena fahamkan huruf P ni masing-masing bernilai positif. Kan? Positif dengan positif. Jadi gunakan simbol penghapusan, dia adalah positif-positif sama dengan positif, terbalikkan jadi negatif bulat. Dia jadi negatif bulat. Okey, negatif bulat. So sama juga dengan yang seterusnya, ni pun negatif bulat sebab positif jumpa positif. Apa fungsi negatif bulat ni? Negatif bulat ni fungsi dia maksudnya baris atas akan tolak dengan baris bawah. Kalau dia positif bulat maksudnya baris atas akan tambah dengan baris bawah lah. Itulah maksudnya bulat. Bulat tu maksudnya keseluruhan. Okey. Jadi kat sini kita menunjukkan bahawa atas tolak dengan bawah. 2P tolak 2P akan dapat kosong. Itulah kita katakan hapus. Sebab dia kosong. Maksudnya macam itulah. Jadi atas ni tolak dengan bawah. 2 tolak 2 dapat kosong. Kemudian 3 tolak dengan negatif 4 akan dapat positif 7Q. Tak tahu tekan kalkulator 3
Okay, reset balik kalkulator. 3 tolak dengan negatif 4 akan dapat, okay, tolak dengan negatif 4 negatif 4. 3 tolak negatif 4 akan dapat positif 7. Kemudian negatif 1 tolak 4. Ni negatif R. Negatif R maksudnya negatif 1 tolak 4 akan dapat negatif 5R. Huruf jangan lupa tulis. 2 tolak 10 negatif 8. Yang ni jangan risau, tekan je kalkulator. So kita tengok lagi satu. 4 tolak 4, 0. Negatif 8 tolak 1 dapat negatif 9. 8 tolak 3 dapat 5. Okay, huruf dia jangan lupa tulis. 20 tolak 4 dapat 16. Jadi kita susun balik. Aduh, mengganggu lah benda ni. Kita susun balik dalam bentuk persamaan baru. 7Q tolak 5R sama dengan negatif 8. Negatif 9Q tambah 5R sama dengan 16. Jadi kita dah siap langkah pertama. Langkah pertama kita kena hapuskan dengan mengambil mana-mana dua persamaan dan kita buatkan dua bahagian yang berbeza. Contohnya persamaan 1, persamaan 2 dengan persamaan 2 dengan 3. So ada dua set. Ada dua set persamaan yang awak kena buat. Pastikan kita nak hapuskan tu mestilah nilai dia sama baru boleh hapus. Kalau nilai dia tak sama, kena samakanlah. Kena darablah dengan something. Okey. Bila dah siap, kita akan dapat persamaan 4 dan 5. Persamaan yang seterusnya lah. Ini persamaan 4. Persamaan 5. Okey. Ulang balik langkah, terus hapuskan. Ulang balik langkah, terus hapuskan. Sambung lagi. Jadi kalau kat sini kan ada huruf Q, ada huruf R dan kita suka tahu pilih yang senang. Jadi R ni nombor dia sama, terus je hapus. Macam Q ni kan nombor dia berbeza 7 dengan 9. Tapi nombor R ni sama nombor 5. Jadi hapuskan nombor R pun boleh. Sebab kita boleh pilih sama ada Q atau R kita nak hapuskan. Jadi saya pilih yang senang lah. Kita hapuskan R sebab nombor dia sama. Jadi sekarang ni negatif jumpa positif akan dapat negatif. Negatif jumpa positif kat sini. Negatif jumpa positif. Ni simbol penghapusan dia. Negatif jumpa positif dapat negatif. Tapi sebabkan dia negatif lah kita terbalikkan jadi positif bulat. Jadi kita tulis positif bulat kat sini. Apa fungsi positif bulat ni? Fungsi positif bulat ni macam tadilah. Atas campur bawah. Maksudnya 7 tambah tolak 9Q. Maksudnya 7 tambah tolak 9. Maksudnya 7 tolak 9 lah. 7 tolak 9 dapat negatif 2. Negatif 5 tambah 5. Negatif 5 tambah 5. Maksudnya negatif 5 tambah 5 lah. Kosong. Itu maksudnya hapus sebab kita nak kosongkan dia. Negatif 8 tambah 16 akan dapat 8. Okey, maksudnya ni fasa kedua. Ni fasa pertama. Ni fasa pertama. Ni fasa kedua. Ni fasa ketiga. Okey, fasa ketiga kita dapat negatif 2Q sama dengan 8. Carilah nilai Q tu. Q ialah 8 bahagi negatif 2. Q sama dengan negatif 4. Okey, Q sama dengan negatif 4. Dah pukul 9 dah pun. Saya ambil masa lagi sikit. Q sama dengan negatif 4. So betul lah. Tanda right. Bila betul, saya ulang balik cara yang sama, kita kena patah balik. Okey, bila betul Q sama dengan negatif 4, patah balik ke persamaan latest. Persamaan latest ni patah balik, gantikan pada mana-mana persamaan 4 dan 5. Q tu gantikan Q pada mana-mana persamaan 4 dan 5. So kita gantikanlah. Kita pilih 7Q
Kita pilih 7Q. So Q tu tukar negatif 4. Kita tukar Q tu sebagai negatif 4. Tolak 5R sama dengan negatif 8. Kemudian negatif 8 pindah jadi positif 8. 7 kali 4 dapat 28. Negatif. Okey, dia dapat positif 8 sama dengan 5R. Ni saya pindah lah. Maksudnya negatif 5R ni pindah jadi positif. Negatif 8 ni pindah jadi positif. So negatif tukar simbol lah. Jadi kat sini 7 kali 4 dapat 28. Cumanya ni negatif 4. So kita akan letak jawapan negatif 28 lah. Negatif 28 tambah 8 akan dapat negatif 20. Okey. Cari nilai R. R sama dengan negatif 20 bahagi 5. R ialah negatif 4. Sebab 5R tu maksudnya darab. Jadi R tu, 5 tu pindah jadi bahagi. So negatif 20 bahagi 5 dapat negatif 4. Cek jawapan, betul juga. So kita dapat Q dengan R. Teruskan lagi. Kita dah patah balik kan? Kita dah patah balik kat sini. Kita patah balik kat sini. Kita gantikan balik mana-mana persamaan. Jadi kita buat benda yang sama macam soalan 1 tadi. Okey, kita pun pilihlah persamaan 2 persamaan 2 sebab kita nak cari P. Nak cari P, yang cari yang senang je. Kan persamaan 2 ni kan P dia tunggal. So ambil dah P ni. Ambil persamaan 2 tu. So, kita pun tulis P tu sebagai tak tahu. Okey, P tak tahu. So P sama dengan pula. P tolak 2Q. So P tolak 2Q. Q tu kita ubah terus. Negatif 4. P tolak 2Q. Iaitu P tolak 2 kali dengan negatif 4. Tambah 2R. Tambah 2 negatif 4. Macam inilah. Sama dengan 5. Okey, so P sama dengan 5 lah. Sebabnya, sebab apa P sama dengan 5? Sebab negatif 2 kali negatif 4 dapat 8. Ni saya tulislah dulu, kasih awak nampak. Negatif 2 kali negatif 4, 8. So positif 8. Positif 2 kali negatif 4 dapat tolak 8 lah. Dia dapat negatif 8. Sebab 2 kali 4 dapat 8 kan. Negatif kali positif dapat negatif. Sama dengan 5 lah. So 8 tolak 8 kosong. So P sama dengan 5 lah. Susun balik. P sama dengan 5. Q sama dengan negatif 4. Dan R sama dengan negatif 4. Jadi kat sini menunjukkan bahawa kalau jawapan kita sama seperti mana yang kita semak pada kalkulator, maksudnya jawapan kita betul. Kita dapat peroleh full mark. 7 markah. Jalan kerja dia nampak je panjang, tapi sebenarnya inilah jalan kerja yang saya paling ringkaskan. Jadi saya harap kalau awak tak sempat salin, awak boleh salin pada lepas kelas nanti atau bila-bila masa yang awak free. Jadi kalau ada masa screenshot, kalau awak tak nak screenshot, ambil je nota ni dalam Google Classroom. Okey, itu saja. Jadi saya akan ambil kehadiran pelajar dan kita boleh tamatkan kelas kita lah. Dan kita akan jumpa lagi nanti. Jangan lupa kita ada sesi 2. Okey, jadi pelajar yang hadir hari ini tak ramai kan? Okey, isikan kehadiran dalam Google Form yang saya letakkan dalam Google Meet. Itu saja untuk sesi pertama. Jumpa lagi pada sesi yang seterusnya, insya-Allah.